Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah. Kita bersyukur Allah Taala kerana dapat pergi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan yang keseluruhan Sahih Muslim. Yang kita sampai tu pada bahagian berkenaan kitab taharah dan sedang bincangkan berkenaan dengan bab hari itu berkenaan dengan tajuk dibasuh daripada dikencing daripada air kencing kanak-kanak lelaki atau bayi lelaki, dan dibasuh daripada air kencing kanak-kanak ataupun bayi perempuan. Yang mana kita kata benda tersebut ada sebagai sunnah Nabi SAW, dan kita kata perbahasan para ulama adalah berkenaan keringanan cara pembersihan sahaja, bukanlah maksud dia air kencing tersebut adalah suci. Okay. Jadi bila menyebut berkenaan dengan cara pembersihan tersebut, macam kita kata nanti kita masuk sekarang ni insyaallah pada bab yang baru, yang mana dalam bab ini kita akan lihat juga macam mana cara pembersihan air kencing, air mani, yang mana kita kata benda tersebut dibahas kepada ulama sama ada dia najis ataupun tidak. Pasal Aisyah radhiyallahu anha dan juga para sahabat menceritakan berkenaan dengan macam mana cara pembersihan air mani daripada pakaian. Baik. Sekejap Baik. Bab ghuslul mani. Bab Asamin Ashar, ghuslul mani minas thawbi wa ghusli damil haidi. Bab ghuslul mani minal thawbi wa ghusli damil haidi. 222 An Alqamata wal aswad anna rajulan nazala bi Aisyata fa asbaha yaghsilu thawbahu faqalat Aisyatu innama kana yujzi'uka in ra'aitahu an taghsila makanahu fa in lam tara nadahta hawlahu wa laqad ra'aituni afrukuhu min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farka fayusalli fihi wa fi riwayatin qalat hal ra'aita fihima yani fi thawbayka syai'a qultu la qalat falau ra'aita shay'an ghasaltahu wa laqad ra'aituni wa inni la ahukkuhu min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa inni la ahukkuhu min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yabisan bidhufuri 223 An Sulaiman bin Yasar qala akhbaratni Aisyatu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilul mani thumma yakhruju ila salati fi dhalika ath-thawbi wa ana anzuru ila athari al-ghasli fihi 224 an asma'a qalat ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil haidati kaifa tasna'u bihi qala tahuttuhu thumma takrusuhu bil ma' thumma tandahu thumma tusalli fihi. Baik. Bab ke-18. Bab ghuslul mani. Bab membasuh mani minas thawbi daripada pakaian. Wa ghusli damil haidhi, dan membasuh darah haid. Itu juga daripada pakaian lah, Okey. An Alqamah, ni 222. An Alqamah, daripada Alqamah dan juga Aswad. Alqamah ni sekejap Ya, Alqamah ni okey. Alqamah ni Alqamah bin Qais bin Abdullah bin Malik bin Alqamah. Dia tabi'in yang mati pada tahun 62 Hijrah. Menetap di Kufah, mati di Kufah. Dan Aswad tu Aswad bin Yazid bin Qais. Tabi'in juga, dulu tabi'in. Okey. Pasal diorang ni menemui Aisyah radhiyallahu anha, dan juga ceritakan balik apakah yang berlaku ketika ni. Memang zaman dahulu memang sering berlaku banyak di kalangan para tabi'in datang menemui Aisyah untuk belajar. Aisyah keluar berceramah? Tidak. Aisyah tak keluar berceramah. Tapi diorang datang jumpa Aisyah radhiyallahu anha, tanya soalan, jumpa, ya ummah, wahai mak, apa benda macam ni, wahai mak, ada masalah macam ni. Kerana ialah memang isteri Nabi SAW dikira sebagai mak kepada orang-orang beriman. Disebut dalam surah Ahzab kan, Allah nyatakan an-nabiyyu aula bil min anfusihim, nabi itu lebih utama banding orang-orang beriman, terhadap orang beriman banding diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isteri baginda adalah ibu-ibu untuk orang beriman, Maka dengan sebab itu kita kata sering berlaku, dan memang kita kata isteri Nabi SAW setelah wafatnya Rasulullah SAW tidak boleh kahwin lain. Ini macam orang lain kalau mati suami ke, kahwin lain tak ada masalah. Tapi isteri Nabi tak boleh dikahwini, haram sama sekali, kerana kedudukan Nabi SAW, maka tak dibenarkan berkahwin dengan siapa pun. Bahkan ada hadis yang lain datang berkenaan dengan isteri Nabi dahulu, rambut diorang dibiarkan bila masa wafat diorang potong pendek, tak ada lagi berhias-hias untuk sesiapa pun. Jadi dengan sebab itu kita kata memang sering berlaku macam kisah yang kita baca sekarang ni, datangnya para tabi'in berjumpa dengan isteri Nabi SAW untuk bertanya soalan, apa macam ni dan sebagainya. Dan bila datang kadang-kadang daripada jauh, kadang-kadang diorang ada tempat lah untuk diorang tinggal dan sebagainya. Tinggal mana di rumah Aisyah tu ada tempat-tempat yang dia tetamu datang. Kerana kita tahu bahawa rumah Aisyah radhiyallahu anha, kita kata pada zaman asalnya bilik itu adalah sebelah dengan masjid Rasulullah SAW. Tapi lepas daripada ditanam Umar bin Khattab dalam bilik berkenaan, Aisyah tak duduk situ dah. Dia duduk situ pun dia tutup muka. Dia akan pasal ketika ditanam bapak dia,
bersama Rasulullah, dia masih lagi ulang-alik di situ, tapi lepas itu dia tutup. Mana dia tinggal di tempat lain. Walaupun bilik tu asal bilik dia, tapi dia tidak lagi tinggal di situ sesudah kewafatan Rasulullah SAW. Tapi kita kata sering nak jadi macam apa yang dalam kisah ni, datangnya orang-orang yang datang dari jauh dan sebagainya untuk belajar, jumpa Aisyah radhiyallahu anha, tanya tentang mandi wajib, tentang sekian. Kerana isi Nabi SAW adalah orang yang paling tahu berkenaan dengan apa hal ihwal dalaman rumah Rasulullah SAW, cara tidur Rasulullah ke, cara mandi Rasulullah dan sebagainya, itu lebih tepat daripada dipelajari daripada mereka. Memang Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, ada surah Ahzab, Allah Ta'ala wadhkur ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah, dan ingatlah, sebutlah semula apa ma yutla fi buyutikunna min ayatillah, apa yang dibacakan dan rumah kalian daripada ayat Allah, wal hikmah, dan juga hikmah, itu penjelasan kitab. Mana mereka terangkan balik apa Nabi kata, apa Nabi sabda, apa Nabi sekian. Bahkan kadang-kadang timbul fatwa-fatwa daripada para sahabat yang lain yang kadang-kadang bertentangan dengan apa mereka lihat dengan Rasulullah SAW, maka mereka tegur. Macam bila datang kata-kata Abdullah bin Amr, dia kata bahawa wanita ni kalau mandi wajib kena tanggalkan buka tocang dan sebagainya. Maka dia kata atau sanggul. Dia kata, maka Aisyah kata, ajaibnya Ibnu Amr, kenapa tak suruh botak terus? Saya kata, aku dahulu mandi, Rasulullah SAW suruh buat macam ni saja, menambil 3 cedukan air daripada sanggul tu, kemudian basuh bahagian yang lain. So maksud dia maksud dalam keadaan ni nanti kita ada beza berkenaan masalah mandi wajib dengan mandi junub dengan mandi daripada haid. Jadi beza sikit je masalah rambut tu. Tapi dari masalah yang lain sama. Tapi Aisyah radhiyallahu anha terangkan balik, dia tegur. Bila ada orang kata macam ni, macam Abu Hurairah pernah kata, barang siapa bangun pagi dalam keadaan junub maka tidak puasa baginya. Lepas tu Aisyah jawab balik. So Aisyah ceritakan balik apa benda yang dia nampak depan mata dia sendiri. So, jadi keadaan ni kita kata kenapa macam sering berlaku, datangnya tabi'in untuk tanya dengan Aisyah radhiyallahu anha soalan-soalan. Kadang-kadang ditemani oleh anak saudara Aisyah, cucu saudara Aisyah, anak daripada Asma akan datang bersama dengan orang tersebut. Atau nanti kita bincang dengan mandi wajib pun nanti ada datang Aisyah radhiyallahu anha, dia tunjuk di sebalik tabir untuk anak saudara dia tengok. Tapi tak tunjuk depan-depan lah. Dia cuma dia tunjukkan dengan di sebalik tabir untuk beritahu bahawa benda tersebut cara dia begini-begini, cara mandi wajib dan sebagainya ditunjukkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi secara tak langsung benda tersebut menjadi tradisi asal sebenarnya. Memang wanita di zaman Rasulullah SAW dahulu menjadi rujukan berkenaan dengan tajuk mandi hal ihwal dalaman rumah tangga dan sebagainya. Diorang ditanya. Bahkan sebahagian kadang-kadang berkenaan hukum hakam makna Al-Quran pun ditanya pada mereka. Cuma diorang tak merayau. Dan guru yang wanita ni dia tak merayau tu. Zaman kita banyak guru merayau kan. Itu masalah sikit. Okey. Dan lelaki tersebut datang daripada riwayat yang lain, riwayat yang datang. Lelaki yang dimaksudkan datang singgah pada Aisyah radhiyallahu anha. Kan dia kata anna rajulan nazala bi Aisyah, bahawa seorang lelaki singgah kepada Aisyah, mana singgah di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan lelaki tersebut adalah Abdullah ibnu Syihab al-Khawlani. Abdullah ibnu Syihab al-Khawlani. Khawlani daripada Yaman ni, ya? Abdullah ibnu Syihab al-Khawlani. Ya, nama. Kan tak sebut nama kat situ kan? Kat dalam riwayat lain sebut siapakah yang lelaki yang dimaksudkan tu. Abdullah ibnu Syihab al-Khawlani. Pasal riwayat yang kedua tu kan datang Aisyah radhiyallahu anha tanya kan. Dia kata dia sembang perbualan tu. Jadi ada sebut berkenaan siapakah lelaki tersebut. Pada yang riwayat pertama tak sebut nama siapa. Abdullah ibn Syihab al-Khawlani. Khawlan ni nama kawasan di Yaman. Satu kawasan di Yaman. Tapi lelaki ni walaupun asal dia daripada Yaman, dia tinggal menetap di Kufah selepas tu. Dia tempat dia menetap lepas tu adalah Kufah. Cuma kita kata datang jumpa Aisyah radhiyallahu anha, mungkin bertanya nak belajar dan sebagainya, kena balik. Zaman dahulu para sahabat Nabi SAW yang menetap di keliling Rasulullah ada. Tapi ada yang datang dari kampung-kampung jauh, datang belajar Islam, kena balik kampung dia. Yang macam tu juga ada. Lepas tu tradisi datang juga, mana ada orang datang jumpa Aisyah radhiyallahu anha, jumpa para sahabat, tanya soalan, balik kampung balik. Jadi kat sini macam kisah ni, lelaki yang dimaksudkan anna rajulan, bahawa seorang lelaki nazala singgah di Aisyah, di mana pada Aisyah, mana di rumah Aisyah radhiyallahu anha, singgah situ, maka itu ada tempat tinggal, dia suruh tidur dan sebagainya. Fa asbaha yaghsilu thawbahu, maka bangun pagi lelaki tersebut dia basuh baju dia. Asbaha yaghsilu thawbahu, maka dia bangun pagi
Okey, ni kena ingat dalam kata kerja sering timbul kan, bila kita letak alif hamzah di hadapan, orang maksudkan dengan maksud jadi apa, aktif. Contoh macam jalasa, ajlasa, mana mendudukkan. Banyak alima, a'lama, memberikan pengetahuan. Contoh macam kharaja, akhraja, mengeluarkan. Yang betul kan? Yang belajar itu kan? Tapi kadang-kala ada datang dengan pengertian lazim macam ni. Asbaha maksudnya dia bangun pagi, dah habis. Macam kita surah asbah tu, asbahna, amsaina, maksud dia apa? Aku masuk waktu pagi, aku masuk waktu petang. Dia bukannya dia tidak ada maf'ul bih yang cari kat situ. Macam ini dah tak tambah alif ni, mana maf'ul bih dia? Tak ada. Fa asbaha maka masuk, dia masuk masa. Masuk dalam waktu tentu. Adha, amsa, okey? Maka fa asbaha maka lelaki berkenaan yang kita sebut tadi kan, Allah min syarril khawlan tadi. Dia bangun pagi, yaghsilu saubahu, dia membasuh baju dia. Bangun pagi dia basuh baju. So Aisyah radhiyallahu anha tengok dia basuh baju, faqalat Aisyah tu. Maka Aisyah tahu kenapa dia basuh baju. Dia takkan kau datang dari jauh rumah orang nak basuh baju kan? Datang saya nak singgah rumah basuh baju kat rumah orang. Kan? Jadi Aisyah radhiyallahu anha faham. Pasal dia sebagai ibu orang beriman, dia tahu berkenaan hukum hakam, dia tahu mesti ada something. Dan kenapa lelaki ni basuh baju? Faqalat, maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, innama, hanyalah, madailah, hanyalah cukup. Mana madailah? Innama kana, hanyalah madai, okey, untuk engkau. Innama kana yujzi'uka, okey. Innama kana yujzi'u, ajza'a yujzi'u, memadai, mencukupi. Ajza'a yujzi'u, hanyalah memadai, cukuplah. Mana? Cukup untuk engkau, hanya, maksud dia. Memadai untuk engkau hanya. Hanya itu innama. In ra'aitahu, kita dia masalah kat sini. Ada dua bacaan dalam yang kita ambil daripada Mausu'ah Hadis Syarif, dia datangkan dengan lafaz in ra'aita, in ra'aita, jika engkau nampak. Tapi sebenarnya kalau dalam apa teks yang lain, dia baca dengan an ra'aita. An ra'aita. Dia tak baca in ra'aita, dia baca an ra'aita. Mana dia kata bahawa demi bahawa, macam tu. Jika bahawa, untuk bahawa. Pasal dia datang dengan an ra'aita, dia jadikan masdar kat situ. Mana kalau engkau lihat, bahawa engkau lihat. Engkau terlihat je, dia kata memadai untuk engkau jika engkau lihat saja. Tapi dia kata baca pasal dia samakan dengan yang belakang tu. Pasal yang kedua tu kan dia kata dia kata in ra'aita antaksila. Dia an duduk sekali. Duduk sekali an. Tapi dalam kita nukilkan tu dia tak itu. Tapi dalam jumhur ulama hadis yang bincangkan secara hadis secara terperinci berkenaan dengan lafaz dan juga bacaan. Pasal dia penting Pasal kadang-kadang pengertian dia apa dan sebagainya memberikan peranan dalam maksud ataupun praktik hadis dia macam mana. Macam banyak dalam kita sekarang ni orang praktik hadis kadang-kadang dia lupa bab ni. Dia terus lompat kepada just literal meaning. Dia tak tengok kepada pengertian bahasa dalam hadis tersebut. Kadang-kadang dia salah faham dan menyebabkan kadang-kadang ialah dia buat benda yang tak dibuat oleh Nabi SAW. Macam kita kata Nabi tepuk dinding. Bila kita tepuk dinding ketika bertayamum, tepuk dinding. Kita tepuk dinding juga. Kita samakan dinding kita dengan dinding Nabi. Saya kata dinding Nabi bukan tanah pun. Dinding kita bukan tanah. So macam kita tepuk dinding macam mana? Kan ICI Dulux kan sapu kan, kita ada debu juga kan. Dia sedap kan? Tapi itulah sebagai jumhur para ulama yang belajar fiqh dan hadis, dia bezakan. Dia kata perbuatan Nabi kita yang literalkan benda sebut pasal perbuatan Nabi kena dengan tempat. Pasal Nabi SAW pernah sekali menjadi kes saya dengar ada seorang dia kata dengar khutbah itu wajib, maka dengan sebab itu dia kerana barisan nak wuduk panjang, so dia tayamum, dia masuk dalam saf. Pasal dia nak dengar khutbah. Sedangkan dengar khutbah tak payah pakai wuduk pun. Betul tak? Kena wuduk ke? Dengar khutbah tak payah kan? Okey, jadi problem dia jadi kes ni pasal dia ambil literal. Tapi dia kena faham sebenarnya Nabi sendiri pernah dah diri depan jadi imam, dah iqamah, dah orang dah berdiri. Tiba-tiba Nabi kata, "Makanakum ala rislikum." Nabi kata tunggu. Nabi masuk rumah mandi wajib, ni Nabi keluar balik, Allahu Akbar. Faham tak? Nabi tak ada Allahu Akbar. Faham tak apa saya cakap ni? Mana Nabi SAW masuk rumah, mandi, keluar balik.
menitik-nitik. Nabi, para sahabat kata menitik rambut baginda dengan air. Nabi terlupa, tak mandi wajib lagi. Nabi berdiri dekat depan saf. Tiba-tiba nak takbir, ada satu riwayat kata dah takbir. Satu riwayat kata dah takbir. Satu riwayat kata Nabi tak takbir lagi. Tapi anyway, yang maksud dia dah berdiri, para sahabat dah iqamah dah. Nabi suruh tunggu, para sahabat tunggulah. Masuk dia, Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah. mandi wajib, keluar balik menitik-nitik kepala dengan air. Allahu Akbar. Nabi sembahyang. Nabi tak ada ambil macam kita kata shortcut. Okey, nanti batal apa? Basi iqamah basi kan. Jadi Nabi tak ada tayamum terus. Kan ini tanah depan Nabi tu tanah. Kan logik akal, depan Nabi tu tanah, tepuk situ je lah. Nak cepat kan. Memang Nabi pernah buat. Bila ada orang, lepas Nabi buang air, kemudian ada orang dah bagi salam kan, Nabi tak jawab sehingga Nabi tepuk dinding, Nabi tayamum, baru Nabi jawab. Pernah. Tapi sebenarnya jawab salam tak perlu kan bagi salam, betul tak? Tak boleh wuduk. Kan jawab salam, saya kentut tadi, boleh tak saya jawab wuduk? Mana ada masalah kat situ? Pasal sebab kenapa? Masalah bahasa penting. Sebab kadang-kadang kita memang kita tahu bahawa pengertian syarak itu utama. Tetapi masalah yang timbul sekarang ni bila kadang-kadang orang tu tak tengok kepada pengertian hadis tadi secara menyeluruh, menyebabkan dia pandang literal hadis tadi, lalu dia lompat. Ada juga yang saya dengar kata apa, kalau kita datang masjid, solat jamaah telah pun habis, balik. Kerana Ibnu Abbas balik. Kerana tak boleh dua jemaah dalam satu masjid, dia kata. Saya macam kan, pasal sebab dia kata bila dia kata alasan tak boleh dua jemaah dalam satu masjid, okay, dia tak tengok pula Ibnu Abbas ketika bercakap tu umur berapa. Maka Ibnu Abbas pernah tak hadir sembahyang subuh bersama orang ramai. Sebab Ibnu Abbas dahulu yang kata, aku dahulu mengetahui Rasulullah SAW selesai sembahyang dengan suara takbir dalam masjid. Maksudnya dia tak hadir sama dalam tu, dia dengar suara Nabi dekat masjid. Dia budak lagi ketika tu. So bila tak hadir, dia datang patah balik. Perbuatan dia tak boleh dijadikan hujah. Sebab dalam perkara ni kita lihat Nabi sendiri pernah duduk dengan para sahabat, dan confirm Nabi duduk depan Nabi solat. Ada orang tengah solat, Nabi kata tak ada siapa di kamu ni nak bersedekah pada dia, tunjuk yang tu. Lepas tu para sahabat kata, Rasulullah macam dengan bersedekah pada dia? Nabi kata solat bersama dia. So jadi kalau solat kedua tu dengan para sahabat teman kan, soalan jemaah kedua ke bukan? Yalah, masalah dia. Habis tu macam mana? Kalau macam Nabi boleh suruh. Tadi dah selesai jemaah, Nabi duduk, orang tu semayang. Kalau sunat, Nabi tak kacau. So sunat tak ada galakkan untuk berjemaah. So Nabi suruh semayang, maksud dia apa? Fardu. Lepas tu Nabi kata sedekah untuk dia. So, ayah orang pertama, orang kedua. Tapi kalau ada jemaah, cuma problem sekali macam ni. Problem dia di RNR ni, semua orang ada pace masing-masing. You know? Kan ada yang jenis macam Allah kan. Lepas tu jadi ada orang datang macam aku tak ikut orang ni. Itu macam sendiri. Dia macam tu. Maksud dia buat jemaah 3-4 jemaah tak sepatutnya lah. Nampak jemaah yang ada sekian. Cuma timbul masalah bila jemaah yang tengah dibuat tadi tu, kita tak tahu dia sembahyang apa. Dengan sebab itu kita kata kerana bimbang, takut dia ni tengah pekerja RNR tu sendiri yang kampung belakang tu saja, yang tak jamak qasar pun, yang menyebabkan kita tak nak sembahyang dengan dia. Itu je kalau kita sembahyang dia kena sembahyang full. Dia sembahyang 4, kita sembahyang 4. Yang kita buat 2 tak boleh. Dengan sebab itu konsep dia kita kata kena faham pengertian. Dan macam bila datang hadis Nabi, bila imam kamu imam yu'tamabi, imam je untuk diikuti. Bukan maksud dia bila imam kita, contoh macam orang tu musafir jadi imam pada kita qasar jamak juga macam dia. Mana boleh? Faham tak? Dia terbalikkan meaning. Tak kena macam tu. Kalau kita jadi imam kan, dia ikut kita. Tapi kalau dia imam, kita tak ikut dia. Apa yang tak cukup pada kita? Pasal kita seorang mukim. Bukan kita jadikan semayang dia jamak qasar, kita jamak qasar juga. Apa hal? Kan? Ini kita kata kadang-kadang literal meaning hadis tadi tak boleh. Faham tak? Sebab kena pengertian, bincang, banding, bawa hadis ini, datangkan hadis ni supaya kita dapat keseluruhan meaning. Jangan pakai satu hadis saja. Menyebabkan kadang-kadang zaman kita sekarang ni dan belajar hadis dia menyebabkan problem. Orang tadi melanggar apa yang telah dikeluarkan fatwa oleh jumhur para ulama berkenaan perkara tersebut. Bahkan para sahabat pun tak pernah buat macam tu. Para sahabat pun tak pernah buat macam tu. Macam tepuk-tepuk kan? Tepuk tayamum untuk masuk dengan khutbah. Tak pernah pun. Yang sembahyang dengan tayamum kerana kes ataupun jamak kerana sibuk dengan urusan kerja, jaga kebun dan sebagainya. Tak pernah. Para sahabat jamak jaga kebun. Jamak kenduri ke dan sebagainya. Ini masalah dia. Memang kita kata Nabi pernah buat hadis sahih. Nabi pernah jamak Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Dan daripada Ibn Abbas juga. Bukan kerana musafir, bukan kerana ketakutan, bukan kerana musafir, bukan ketakutan.
bukan kerana hujan. Tapi bila nak praktikkan, para ulama stop, tahu tak? Pasal tak tahu. Hadis datang dari Ibn Abbas seorang, tapi praktis benda tadi masih ada. Macam juga kes berkenaan dengan tayamum. Jadi sebab tu kita kata dalam konteks ini kena jaga bab ni. Sebab kenapa bila saya kata, saya sebut kata in nama kita cakap in ra'aitahu atau an ra'aitahu tu, kenapa? Sebab dekat sini kita kata pengertian dia akan menjadi berlainan. Jadi dengan sebab itu kita kata mana bila disebut saja jika kalau kita sebut in ra'aitahu, kalau kau nampak dia. Tapi dia kata an ra'aitahu pula pengertian tersebut bawa kepada apa? Bawa kepada masdar. Maksud dia contoh macam dia kata apa? Dia kata an ra'aitahu, maksud dia li'an ra'aitahu. Demi bahawa engkau lihat dia, atau jika demi sesungguhnya demi kerana engkau lihat dia. Demi kerana, mana if, bukan if tau. Saya cakap kalau itu if directly if. Kalau an tu nampak. An tu sini, an kan. An ra'aitahu ni dia lebih kepada mini dia, maksud dia li an ra'aitahu. Macam sini. Kalau bila-bila mana saja kamu lihat dia. Macam tu lah. Dia macam dia min ajli ra'aitahu atau li ajli ra'aitahu. Bila nampak saja. Nampak saja. Bila nampak saja. Bila nampak saja. Bukan jika nampak. Bila saja kamu nampak. Bila saja nampak. Whenever. Dia tak kata if. Whenever. Li'an ra'aitahu. Whenever. Jadi meaning tu dia akan ni sikit. Pasal dia kata pasal nak samakan dengan pengertian belakang tu. Pasal dalam bahasa Arab dia maksud dia apa? Bila nak gunakan in, jika, dia kena dua fa'il tau. Dan kalau dua fa'il, the second one mesti mati. Pasal in dia jadi jazam, dia macam lam. Dia macam lam. Macam lamma. Maksud dia macam contoh macam saya kata in taqra tafham. If you read, you understand. Saya kena matikan dua-dua. Faham tak? In taqra tafham, mesti mati dua-dua. Mana jadi kat sini kan, faham tak? Satu fi'il madhi, satu fi'il mudhari'. Kalau kita tak in ra'aitahu, kedua tu kena mati, tahu tak? Faham tak? Tu kenapa para ulama bahaskan, dia kata kalau sekiranya ni in, dia kata in ra'aitahu antagsila. Dia tak kata in ra'aita. Kalau betul in, maksud dia kalau in, maksudnya tak boleh baca macam tu, kita baca in ra'aitahu tagsil saja. Tak payah an. Faham tak? Sebab kenapa dekat sini para ulama baca an ra'aitahu. Dia kata tak baca in ra'aitahu, dia kata an ra'aitahu. An ra'aitahu, dia kata an tagsilah. Mana whenever you saw it, you wash it. Dia bukan dia berjadi dengan perintah. Faham tak? Bukan in taqra. Bila nampak. Bila masak, bila mana nampak saja kamu basuh. In ra'aitahu. Ini saya kata baris yang kita nukil tu macam ni. Tapi baris dalam teks-teks yang lain hadis ni dihafal dengan an ra'aitahu an tagsilahu. An ra'aitahu an tagsilah. Maksud dia dengan lafaz yang lain. Pasal kena faham dalam konteks bahasa, benda tu kekal. Itu kenapa kita panggil peraturan bahasa yang datang dalam Quran Karim, dia apply pada hadis juga. Pasal Nabi SAW bercakap dengan bahasa Arab yang fasih. Dia tak cakap bahasa Arab yang tunggal langgam, yang susu-kati je kan, campur, tolak, bahagi, tak boleh. Sebab in yang bermaksud in jika, dia beramal dengan pengertian macam ni. Faham okey. Jadi maksud dia kalau dia kata nak tukar baris, tukar lah. Tapi saya nak bagi tahu apa benda yang dibincangkan oleh para ulama berkenaan bahasa dekat situ. Okey. Dia kata, dan hadis ni Aisyah radhiyallahu anha kata, dia kata in ra'aitahu an ra'aitahu antaksilah makanahu. Bila mana kau lihat saja ia, kau basuhlah tempatnya, tempat di mana air mani berkenaan. Fa in lam tara, jika kau tak lihat, nadah tahawlahu, kau renjiskan di sekeliling dia. Maksud renjis tu, maksud dia ambil air kat keliling kawasan yang mana ada tu, macam tu je. Renjis je. Just like macam tu ya. Renjiskan air di kawasan di mana air mani tadi nampak kesan dia, nampak kesan dia, dianggarkan di situ. Just put water, buat tahu je lepas tu. Nadahta haulahu in lam tara, fa in lam tara, kalau kau tak lihat, nadahta haulahu, kau renjiskan di sekitarnya.
Walaqad ra'aituni, dan Aisyah radhiyallahu anha kata, dan demi sungguhnya aku telah melihat diriku. I saw myself, aku lihat diriku sendiri. Afrukuhu, aku menggaruk-garuk hu-nya, air mani berkenaan, min thawbi Rasulillah, daripada pakaian Rasulullah SAW, farka, garuk kata, garuk sungguh-sungguh, fa yusalli fihi, lalu baginda salat dalam pakaian berkenaan. Okey, hadis Aisyah radhiyallahu anha ni dia kata juga, wa fi riwayatin, satu riwayat lain, qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, hal ra'aita fihi ma, ni yang hadis yang kita sebut tadi, yang sebut nama Abdullah bin Syihab Al-Khawlani, mana dalam hadis tu Aisyah radhiyallahu anha berbual dengan dia, hal ra'aita fihi ma, adakah kau lihat padanya, pada keduanya, yakni fi thawbaika, pada dua pakaian kau, dua baju kau, syai'a. Okey, pasal dua pakaian ni kan faham yang saya pakai sekian, saya pakai 3. 1 2 seluar 3. Kalau campur seluar dalam 4. Dia bahasa Arab ni penting tau. Dia orang salah faham. Dia beli satu helai baju. Kalau orang tu pakai jubah saja, selai kan, kepala tak ada apa, itu siapa pakai satu helai. One piece. Ini 2 piece. Kan? 3 piece lah. 1 2 3. Jadi bila jadi macam lelaki kan, mungkin dia ada kain, kemudian dia ada jubah di atasnya. So mungkin terkena dua-dua sekali. So Nabi Aisyah radhiyallahu anha kata pada dia, yakni fi thawbaika syai'a, pada pakaian kau, dua pakaian kau sesuatu. Ada sesuatu tak kat situ? Qultu, berkata lelaki berkenaan, Abdullah bin Syihab Al-Khawlani, la, aku tak nampak. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, la ra'aita syai'a, kalau kau lihat apa-apa, kalau engkau lihat apa-apa, ghasal tahu kau basuh dia. Laqad ra'aituni, sesungguhnya aku telah lihat diriku. Wa inni, sesungguhnya aku, la hukhu, aku ni mengikisnya, min thawbi Rasulillah, dari pakaian Rasulullah, ya bisa, dalam keadaan kering, bizufuri, dengan kuku-kuku. Okey. Jadi kata kat sini, hadis ni yang datang ni, para ulama menyatakan menunjukkan kepada mani itu najis di sisi sebahagian para ulama, kena faham. Pasal konteks dia kata kat sini kenapa? Kerana dalam tajuk ini bahawa tidak memadai padanya melainkan membasuhnya. Bila Aisyah radhiyallahu anha kata innama, hanyalah. Tapi sebenarnya pengertian yang kita nak faham kat sini, Aisyah nampak lelaki berkenaan basuh semua sekali baju tersebut. Aisyah kata innama, maksud dia memadai. Bukan dia hanya, tu maksud dia boleh bersih hanya dengan basuh. Itu kena faham pasal kadang ada pihak yang kata dia najis, dia gunakan dalil bahawa kata-kata Aisyah innama tadi menunjukkan bahawa kalau anda kata tidak dibasuh, tidak bersih. Tapi teguran Aisyah pada lelaki berkenaan bukan masalah basuhan. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tampak dia intensif basuh seluruh baju tersebut. Tu Aisyah radhiyallahu anha tanya, dan Aisyah kata cukup saja kalau kau nampak kawasan dia. Maksudnya dia basuh kawasan saja, bukan the whole cloth. Tu kena faham, bukan semua baju tersebut dibasuh. Okey, dibasuh pada bahagian yang kena tu saja. Jadi dan ulama yang mengatakan air mani itu najis, dia kata apa? Dia kata kalau kau tak nampak, kau renjiskan. Dia jadi macam kes air kencing budak lelaki. Dia bukan masalah dia suci, tapi dia adalah apa? Ringan dari berbanding dengan najis yang lain, tu je. Dia ringan, najis yang ringan. Najis yang ringan. Bukan maksud dia bukan najis. Cuma dekat sini dia kata apa? Kerana dia kata perbuatan najis itu disyariatkan di mana terrealisasi najis. Macam kes air kencing budak lelaki yang kita baca sebelum ni. Dan kita kata kita rasa ragu-ragu berkenaan kawasan mana yang kena. So just kita renjis saja. Macam mana dikatakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, di mana dia bangun pagi dalam keadaan junub daripada pakaian dia, lalu dia kata apa? Aku basuh apa yang aku lihat dan aku renjis apa yang aku tak lihat. Mana baju tu, kalau dia bangun dalam junub kan, mana kawasan yang dia nampak, dia basuh. Dia nampak tu, dia akan basuh. Mana yang dia tak nampak, dia renjis-renjis je. Jadi ini pendapat yang mengatakan air mani itu najis. Okey, dan ini adalah mazhab salafus salih, jumhur para ulama. Okey, ini satu pendapat. Dan berpendapat pula Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, dan kebanyakan daripada ahli-ahli hadis bahawa air mani ini adalah suci. Kerana berpegang dengan apa? Perbuat kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, aku lihat diriku dahulu mengikisnya, menggaruknya dari pakaian Rasulullah SAW, lalu dan baginda ketika tu solat dalam pakaian tersebut. Bahkan dalam riwayat yang datang tu maksud dia Nabi tengah semayang, Nabi semayang, ada kata baju tersebut di kiri Aisyah, lepas tu dia bagi Rasulullah pun semayang dalam pakaian tersebut.
Ada riwayat lain datang kata Nabi tengah semayang tu Aisyah kikis di baju baginda SAW. Pergi dekat baju tu Nabi Aisyah radhiyallahu anha kikiskan. Tapi maksud dia, jadi dengan zahir pengertian ini, kalau anda kata benda tu najis, kering dia pun najis. Sepatutnya kikis saja, tak madai. Pasal dalam masalah ni kerana berpegang dengan tajuk najis itu mesti hilang bau, warna atau rasa. Maka dengan sebab itu keucuran para ulama mengatakan, yang macam Imam Syafi'i dan juga yang lain di kalangan ahli hadis mengatakan tak najis, bertentangan dengan pendapat yang pertama. Kerana alasan dia kerana apa? Kalau najis ketika basah, dia najis ketika kering. Dan kalau ketika kering hanya kikis saja, confirm masih ada kesan. Dan maka kalau kita tukarkan benda tersebut kepada najis, contoh macam air kencing atau tahi, dengan kikis saja tak jadi. Nampak kuning ni kikis tak jadi, tak madai, kikis saja. Bahawa kesan yang ada tadi, nanti bila masuk dalam darah haid nanti kita bincangkan. Dia maksud dia kena basuh juga. Jadi maksud dia bila perbuatan tu dia kata menunjuk, dan juga apabila Aisyah radhiyallahu anha kata aku mengkikis daripada pakaian Rasulullah SAW dan keadaan bersih, kering dengan kuku-kuku, ini dikatakan sebagai hujah. Okay. Pihak yang kata benda ni masih lagi tak betul, dia kata masih lagi dikata najis, cuma beza dia apa? Dia najis yang ringan. Kalau basah, kan Aisyah kata basuh, Umar pun kata basuh. Dia ini jumhur para ulama kata basuh. Kalau nampak dia basah, bukan biarkan dia dalam semayang, tak boleh. Pasal nampak kesan dia, anda kena basuh. Tak nampak kesan dia, renjis. Meaning that ada tindakan tak dibuat. Ada, bukan tengok saja. Tindakan untuk bersuci. Ya, saya. Jadi diorang jawab balik, dia kata hujah yang mengatakan bahawa perbuatan Aisyah mengikis daripada baju tadi bukan bermaksud dia adalah bersih. Dan maka kalau dia kata dia suci, Aisyah tak garuk, tak apa, biarkan je lah. Tapi Nabi lepas tu solat dengan kain tu. Itu masalah. Jadi kita balik pada asal. Aplikasi berkenaan dengan hilang bau, warna, rasa tadi bukan pada semua najis. Pasal kes air kencing budak, kan Nabi hanya renjis saja. Soalan, kalau cium ada tak? Agak-agak mesti ada. Tapi tak penting berkenaan hilang walaupun dia najis. Faham tak? Dia cara pembersihan tadi tu meringankan kedudukan najis. Pasal najis yang ringan kan, dia anggap ringan, dan itu dah madai sebagai pembersihan. Iyalah. Macam kita balik pada asal, masalah apa? Masalah kan istijmar dengan istinja. Istinja pakai air, istijmar pakai benda kesat. Kan dalam hadis Nabi, Nabi buat dua-dua dan berasingan, bukan dua-dua serentak. Nabi buat ini, Nabi pernah buat ini. Maka ketika air ada pun Nabi biasa berguna juga barang benda yang kesat, batu dan sebagainya. Tapi kalau kita balik pada asal, kawasan tersebut, kawasan di mana tempat keluarnya najis tadi, bila kita gunakan benda kesat, so agak-agak ada tak lagi bau. Tapi tak masuk kes pada masalah. Pasal kat sini kita kata cara pembersihan bila Nabi tunjukkan itu adalah wahyu. Pasal ikut akal kita masih lagi tak bersih. Tapi ikut wahyu dia adalah menepati. Macam-macam kes wuduk lah. Mandi dengan wuduk. Mandi bersih semua dengan shampoo dan sebagainya kan. Dan wuduk yang hanya basuh kawasan tertentu saja. Mana lagi baik? Ikut akal, orang akan kata mandi lagi baik. Tapi ikut syarak, yang wuduk tadi itu dah memadai. Bahkan itu yang dituntut. Bahkan kalau orang tu mandi, tidak berwuduk, ataupun mandi saja, mandi, lepas tu pergi semayang, tak sah semayang dia. Pasal arahan Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Al-Ma'idah ayat ke-6, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, mana tertib benda berkenaan kena ada. Dia mandi gitu keluar, lepas tu macam semayang. Berbeza mandi wajib. Kalau mandi wajib lain, mandi wajib dia menghilangkan dua-dua sekali. Mana hadas besar, hadas kecil semua sekali akan dibersihkan. Berbeza. Kalau dia kata mandi biasa ni, maksud saya mandi biasa, mandi yang just mandi mengangkat hadas kecil, tak ada. Nabi tak pernah mandi sunat hari raya ada. Tapi mandi sunat hari raya tadi tak membersihkan hadas. Faham tak? Pasal maksud dia sekali, kita faham ikut akal, itu najis dibersihkan dengan cara sekian. Tapi dalam syarak tidak macam tu. Ini para ulama yang mengatakan masih lagi dikata najis, tapi dia kata apa? Walaupun digaruk kan, hilang, itu cara dia kalau ketika kering. Ketika basah gunakan air, ketika kering kikis-kikis je. Kalau dia kata tak tahu kat mana, rinjis. Tapi just tengok saja buat tak buat apa, tak boleh. Okey kot, tak ada apa kot. Kalau tu kita pergi extend, Aisyah radhiyallahu anha kikis mesti kesan lagi. So setumpuk pun tak apa. Tak boleh. Faham tak? Maksud dia, jadi itu yang kita kena bezakan masalah cara syarak menjelaskan pembersihan dengan cara lain. Okey, tapi para ulama yang kata najis ni dia ada hujah, dia lawan balik, dia tolak balik pendapat yang kata perbuatan Aisyah garuk tu. Dia kata pertama,
Dia kata kerana disebut Aisyah radhiyallahu anha sebut dengan fatwa dia, kerana tidak madai melainkan padanya basuh pada apa yang kan mula Aisyah radhiyallahu anha sebut kan, basuh pada apa yang lihat, renjis pada apa yang tak lihat. Kan mula-mula start dengan awal Aisyah kata memadai untuk kau basuh kawasan di mana dia. Kalau kau lihat, kau tak nampak, kau apa? Renjis je. Okey. Dan tidak maksudlah benda ni dibatalkan dengan kikis tadi. Maksud dia telah hilang hujah, tak ada. Hujah pertama berjalan. Maksudnya tak ada kita kata kita putuskan kerana Aisyah kata garuk boleh, basah kita tinggalkan. Salah. Basah tetap kena basuh. Tak tahu kat mana, renjis. Tertinggal, kikis. Dia kata dia cara berlainan cara. Bukan maksud dia hujah benda tu adalah suci, tidak najis. Okay, tak apa, kita extend sikit. Dan kedua, telah menaskan dalam jalan yang lain bahawa Rasulullah SAW dahulu membasuh mani. Baginda sendiri basuh mani. Kemudian baginda keluar solat pada pakaian tersebut. Dan Aisyah kata aku lihat kesan basuhan padanya. Aisyah tak kata kesan mani. Kesan basuhan. Mana basah basuhan tu ada. Tapi baginda soalan pertama, Nabi apa? Basuh. Mungkin ada orang kata basuh tu untuk bersihkan saja. Ada kata basuh untuk bersihkan saja. Kerana apa? Kerana apa? Kerana apa? Zahir pembasuhan tadi kan, kita kata apa pembasuhan tadi untuk solat dan tunggu dia kata bagi basuh kemudian baginda keluar kan, maksud dia kalau ikutkan benda tu tak najis, tak payahlah basuh, pergi je sembahyang kan. Kita terpaksa kahak kita tak menjadi masalah. Kalau kahak kita ada kan, tak batal sembahyang pun. Nabi basuh dahulu. Dia kata zahirnya perbuatan baginda membasuh untuk solat dan menunggu untuk dia kering sikit dan nampak kesan air kat situ. Itu kerana kenajisan dia, pendapat para ulama ni lah, dan juga munasabah basuh ni untuk najis pada asalnya. Benda tak najis anda tak basuh. Bahkan kalau anda kahak kan kat baju, anda kikis je pun sudah, tak ada masalah. Tak hidung tak najis, memang kotor tapi tak najis. Tidak najis. Air liur tak najis. Ada beza. Okey, jadi dia kata, dan dia kata ada juga yang mengatakan bahawa dia diterangkan lagi bahawa sebenarnya munasabah basuh tadi untuk najis adalah pada asal kerana ia diperintahkan untuk membasuh, dan memang Nabi basuh. Aisyah suruh orang tu basuh kawasan kawasan mana, bukan seluruh baju, kawasan mana, kawasan dia rasa ada terjatuh setitik dua, renjis saja, dia tak tahu kat mana. Okey, maka dia perbuatan basuh ni bahawa basuh najis lebih utama. Dan bahkan kalau kita lihat mazhab Syafi'i dahulu berdalilkan dengan kenajisan anjing dengan apa tajuk perintah pembasuhan bekas tu. Kalau tak najis tak sah basuh. Bila Nabi suruh basuh maksud dia itu fahaman patut kita faham macam itulah. Dan demikian dikatakan, kita mengatakan, para ulama menyatakan dia benda tu adalah najis. Dia kata apa? Membasuh mani tadi, dia kata katakanlah kita kata bahawa barangkali dia kata benda ni untuk najis, barangkali boleh kata bersih. Tapi pada ketika itu merangkumi bahawa tidak didalilkan dengan dia ke atas kesucian dia dan tak ada kenajisan dia. Tapi kita ada menunjukkan kenajisan, iaitu bahawa air mani tadi melintas laluan air kencing. Laluan air kencing, dia kata. Dia memang kalau keluar air tempat air kencing, tapi memang kita saluran awal lain. Tapi ketika lintas kawasan air kencing juga yang lintas, dia kata. Dan dia cuma macam masalah kita apa? Cara pembersihan. Beza kan cara pembersihan itu saja yang dibincangkan. Dia ringan, tidak berat seperti mana benda-benda lain. Tak perlu hilang bau warna rasa. Faham? Itu je beza dia. Tapi dari masalah macam air kencing, memang kenapa di sini kita lihat Imam Qurtubi dia letakkan hadis ini, bab ini lepas tajuk bab merenjis pada air kencing budak lelaki, basuh pada air kencing budak perempuan. Sambung dengan tajuk ni untuk menjelaskan lagi berkenaan kenapa kita kata najis itu najis, tapi apa? Cara pembersihan dia berlainan. Tu je. Pasal dia kalau tidak, masukkan Nabi basuh. Maka maksud dia kalau dia kata, maksud dia akan timbul tajuk kalau orang tu biarkan bertepek itu semayang, salah. Maka itu tak kena. Pasal Nabi basuh, Aisyah basuh, Aisyah suruh orang tu basuh. Tak nampak, itu kalau nampak. Tak nampak, renjis. Kalau kering, kikis. Dah kering, kikis. Itu je. Maksudnya cara pembersihan berbeza. Bukan masalah dia kata dia benda tu suci. Kemudian dia kata apa? Kemudian lalu dia keluar dengan laluan tersebut, maka dia menjadi najis kerana dia keluar daripada laluan najis. Okey. Dan ini
tiada jawapan bagi ke atas asal mazhab Syafi'i. Kita kata sepatutnya lah, dia kata patutnya benda tersebut dia menjadi jawapan untuk mazhab Syafi'i secara asal, dia kata. Tapi ada di kalangan mazhab Syafi'i, dia kata apa? Laluan kencing Nabi SAW dan seluruh buangan Nabi ni adalah suci. Dia kata apa? Jadi para ulama yang kata najis, dia kata tak sah di sisi ulama kita perkara ini sikit pun. Dan asal bahawa Nabi SAW ni kedudukan baginda sama seperti manusia yang lain. Dan masalah air kencing baginda tu sebab Nabi buang. Dan Nabi istinja. Kalau dia kata tak najis, tak payahlah istinja. Betul? Kalau dia tak najis, tak payah buang lah. Tak payahlah basuh. Tapi bila Nabi basuh, Nabi sibuk berkenaan dengan najis atau tidak, maksudnya benda tu adalah najis. Nabi buang, bahkan Nabi pergi jauh-jauh buang air, buang tempat yang tak ni. Walaupun kita kata Nabi SAW adalah bersih. Ya, bersih. Kita kata Nabi ni bersih. Tapi apa yang najis tu najis. Nabi tunjukkan dia najis lah. Sebab Nabi SAW tak ada macam air kencing baginda sebarkan, siapa nak air kencing aku. Tak ada mana ada pun. Kan Nabi tak macam tu. Bahkan yang isteri dia terminum tu bukannya Nabi suruh. Di masa zaman dahulu memang orang suka memang kalau nak kencing tu jauh, so kalau kencing yang bekas dulu, besok pagi baru buang. Ini tak orang Melayu kita pun buat macam tu sebenarnya zaman dulu. Kan kalau rasa payah kan tebuk lubang tu daripada atas rumah kencing ke bawah. Faham tak? Okay, tapi cerita dia benda tersebut bukan dibuat kerana masalah Nabi saja simpan air kencing. So dibuat benda berkenaan untuk besok pagi nak buang. Tiba-tiba isteri tengah malam minum. Dahaga sangat, tak tahu benda dia minum. Dia tak tahu itu air kencing. Dan di situ yang kata Nabi ni tak hancing. Faham tak? Itu yang kata para ulama ceritakan hadis tersebut bukan suruh cari air kencing Nabi. Tak pasal ada orang salah faham. Dia baca hadis ni, lepas tu dia baca hadis yang Nabi SAW suruh orang yang bekam baginda supaya buang darah tersebut, orang tu guguk minum. Lepas tu Nabi kata, mana darah tadi? Dia diam. Kau minum ke? Dia diam. Okay. Lepas tu Nabi kata, kalau begitu tidak akan masuk neraka badan dalamnya ada darah aku. Tapi bukan galakkan untuk buat benda ni. Kalau dia kata galakkan, dia Nabi akan buat macam Godfather tau. Godfather yang style cerita gangster kan. Lukakan sikit, letak dalam mangkuk, minum. Pasal dah masuk dalam darah ni kepada semua orang, tak payah nak masuk neraka dah semua. Nabi adalah orang paling nak para sahabat tak masuk neraka. Dan kalau itu cara dia, lama dah Nabi buat. Bukan setakat tu, para sahabat, kalau para sahabat faham daripada hadis Nabi, kata pada lelaki yang kalau macam tu takkan masuk neraka, orang yang dalam dunia darah aku, besok pagi Nabi keluar, so kengkuk kat tengkuk Nabi. Kalau Nabi keluar, gigit sikit, Rasulullah minta maaf, gigit sikit kan. Masalah lah tu kan. Dia faham tak konsep dia? Benda tu bukan untuk fahaman itu. Para ulama bawa hadis tersebut atau bawa kisah air kencing tadi untuk beritahu bahawa baginda ni tidak hancing, tidak hanyir, tidak busuk. Itu maksud dia. Sebab kalau dia kata busuk, dah lama dah kita kata isi dia ambil air tu, dia tahu tu air kencing. Tak cari siapa ada suami suruh kencing bekas. Betul. Mestilah ada bau masalahnya. Faham tak? Ini bukan kita nak buat lawak, tapi benda betul. Faham tak? Jadi konsep dia masalah kenajisan, dia najis pasal Nabi buang. Kalau dia kata benda tak najis, Nabi bagi. So Nabi takkan berikan benda para sahabat benda-benda yang najis, benda yang najis untuk dimakan dan sebagainya. Nabi suruh dia buang, dia pergi minum. Tapi si Nabi minum, Nabi takkan suruh jolok tekak pula. Kan suruh minum apa cuka ke sampai buang balik. Tak ada, tak payah. Dah lepas-lepas. Afallahu amma salaf. Allah Ta'ala ampunkan apa yang telah lalu. Dah. Tapi jangan buat lagi. Tadah pula besok. Kencing lagi Rasulullah. Tak boleh. Kan? Itu sebab Nabi, para sahabat tak kejam macam tu. Itu sebab kefahaman. Macam ada orang jual bedak sejuk celup janggut Nabi. Iya. Dalam radio IKIM lagi diisytiharkan. Serius. Tak tahulah dia kata janggut tu ambil nama mana. Katanya dia dapat dari Sultan Brunei. Ada kata dia dapat daripada orang sekian-sekian, wallahu alam. Tapi celup-celup kemudian dia bawa kisah dua tadi, dikaitkan dengan kes bedak sejuk celup tepung janggut Nabi ni. Dia bawa ingat janggut Nabi celup tepung rupanya ni. Dia sebut benda ni. Dia kata fadilat, kelebihan dia punya bedak sejuk ni, pakai pun bagus, muka pun seri-seri, kemudian tak pun makan pun tak apa. Sebab balik pada kisah tadi. Macam itulah masalah dia. Yang abang kan bedak sejuk. Dia kata bedak sejuk kan beras. Jadi best lah. Apa tak masak terus je, buat bubur je. Salah betul. Kan wangi je kan. Wanginya bubur rumah awak. Ini bedak sejuk jenggot Nabi kata. Pasal salah faham. Pasal datang dalil tadi dibawa oleh para ulama untuk ceritakan kesucian Nabi, kebersihan wanginya Nabi. Tak hancing Nabi. Tapi bukan maksud dia untuk kata Nabi ni tak ada najis.
Betul tak? Nabi SAW buang najis, bersihkan, istinja dan sebagainya. Kenapa? Sebab benda tu dia kira najis. Kalau dia kata tak najis, dia tak payah istinja. Aku tak seperti kamu. Nabi kata itu kan. Semayang pun, lepas buang air, pergi semayang terus. Tak ada. Nabi minta bawakan air, minta carikan batu dan sebagainya. Untuk apa? Untuk bersihkan diri baginda daripada najis tersebut. Menunjukkan bahawa najis itu najis. Okey. Jadi dia kata apa? Dan kecuali kalau sabit bahawa Nabi dalam perkara tersebut ada dalil yang khas. Kata Nabi SAW ni dia tidak najis. Baru kita terima. Dia kata apa? Dan kita terima. Namun begitu, okey, okey, kalau kita terima macam tu, kalau kita terima sekalipun maksud sebut, orang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap masih lagi apa? Najis. Pasal Nabi, kalau kita katalah Nabi SAW tak najis, orang lain bukan sama macam Nabi. Okey, tak akan jadi sama Nabi. Maksud dia tetap balik pada hukum asal. Okey. Jadi ulama-ulama yang kata tak najis, dia hujah lagi. Dia kata, jika orang-orang berkata mani ini asal dia adalah penciptaan manusia, maka dia suci seperti mana tanah. Mani jadi ciptaan manusia. Macam mana tanah tu suci, mani tu pun suci. Jadi kita kata, kalau macam tu, kalau kita terima macam tu, kita kata mani itu asal ciptaan manusia, tapi namun gitu, dia menjadi najis juga seperti darah. Kalau darah kan, darah, alaqah kan, kita panggil apa? Ketika darah yang beku, yang pekat, kita kata darah tadi sebagai najis. Para ulama mazhab Syafi'i tak suka kalau kata darah keluar kan, ni dikata najis. Kan darah dikata najis. Kalau para ulama kata darah yang bukan haid dikata suci. Tapi diorang kata tak. Nah, okay. Dan macam tu, walaupun manusia darah jadi daripada darah, segumpal darah tidak adalah najis. Dan kalau orang kata macam mana najis ni boleh, air mani boleh najis? Sebab apa? Telah dicipta darinya para anbiya, para wali. Kan takkanlah daripada benda najis jadi wali, daripada benda najis jadi nabi. Jadi para ulama yang kata najis kata apa? Macam mana kita nak kata dia suci? Sebab apa? Sebab daripada air mani tu juga keluarnya orang kafir, orang sesat, orang masuk neraka. Sama je. So maksudnya tak ada hujah berkenaan masalah untuk menyokong dia menjadi suci. Kita kata sebenarnya balik pada asal, bukan sokong dia suci. Bahkan kalau ada pada pakaian anda, kalau nampak basuh, tak tahu kat mana, renjis. Kalau dah kering, kikis dah. Tak ada, biarkan macam tu saja, buat tak nampak aje. Halal kata. Tak boleh. Halal tak ada halal. Okey. Dan dalam hadis berikutnya, itu berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk haid haid tu. Ustaz, mana contoh kita semayang 4 rakaat. Terus Dah 2 rakaat. Terus Lepas tu baru nampak yang kering tu, dimaafkanlah. Kalau kita kena repeat solat. tak, dimaafkanlah pasal dia punya tapi kalau kejap lagi nak semayang saya lagi, kikirlah. Jangan macam hentakkan Allahu Akbar. Janganlah. Kan lepas kalau kita dah selesai semayang kan, mau nampak, tak ada masalah, dia tak kira masalah. Tapi kalau kata nampak, kikirlah. Lepas tu kalau semayang kejap lagi, kikirlah. Maksudnya pasal dia as long as benda tersebut dalam bentuk macam tu, pasal dia berbeza dengan najis yang lain, itu je. Dia berbeza daripada najis yang lain, itu saja. Bukan berkaitan tajuk masalah dia suci. Sampaikan kita tak payah bersihkan langsung, salah. Sebab daripada arahan Aisyah radhiyallahu anha kepada lelaki berkenaan yang basuh seluruh pakaian, Aisyah kata basuh kawasan yang mana ada renjis, mana kau tak nampak. Dan yang ketiga, kering, kikis. Kalau anda kata tak tahulah. Tapi masa dia beza dengan tajuk dia tak sama seperti najis yang lain, tu je. Najis yang lain ada bau, ada warna, ada rasa. Selagi ada pada pakaian atau badan, maka tak sah semayang. Adapun yang ini tidak. Mana kesan kecil dia sikit tu sama macam air kencing budak lelaki. Walaupun ada sikit, dia maafkan. Dimaafkan. Mana renjis-renjis dah cukup. Maksudnya kalau ikutkan logik, cium mesti ada. Mesti ada air kencing budak tu, masih ada lagi terlekat pada pakaian tersebut. Tapi Nabi tak sibuk cium, anda jangan cium. Itu beza dia. Pasal kita bezakan pasal pembersihan itu Allah Taala ajar melalui Nabi SAW. Mana yang najis, mana yang tidak. Ini ujian. Ujian biasa, orang kata, apa benda ujian kat sini? Ujian yang berat adalah untuk kita patuh. Sami'na wa ata'na kepada perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu masalah dia. Pasal kita tak boleh macam kita ada idea. Kalau sekiranya macam ni, kita macam ni. Ada idea macam tu. Yang pentingnya adalah kalau nampak, basuh.
Kalau sekiranya tak faham, tak tahu kat mana, renjis. Kalau nampak kering, kikis. Dah habis cerita. Kalau dia kata tak nampak, tak tahulah, tak adalah. Kau nampak benda tu kemudian, dia basuh ni. Kalau nampak kemudian, basuh. Tu cerita dia. Dia dikira sebagai ada beza sikit. Dan beza sikit kat sini pasal ada perbahasan yang menyatakan dia kata najis sebab apa? Nabi tak suruh apa basuh apa kemaluan. Tapi sebenarnya kalau ikutkan pasal orang yang biasanya lepas dah keluar mani dia akan mandi wajib. So tajuk membersihkan zakar. Dia tak timbul tajuk. Nanti kita akan bincangkan nanti berkenaan apa mazi. Baik. Kemudian daripada hadis yang berikutnya, hadis yang 224 yang itu berkaitan dengan tajuk haid Dia kata apa? An Asma daripada Asma qalat, berkata Asma, ja'at imra'atun telah datang seorang wanita ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia berkata, ihdana, seorang di kalangan kami, yusibu thawbaha, terkena pakaiannya, min dami haidati, daripada darah haid. Kaifa tasna'u bihi, macam manakah patut dia buat dengannya? Qala, baginda bersabda, tahuttuhu, dia maksudnya kalau benda darah tu ada kan, nampak, dia kikis dulu. Kemudian thumma taqrusuhu bil ma', kemudian dia ambil air, ni air, letak air tu kan. Kemudian dia ni taqrusuhu bil ma'. Thumma tandahu, kemudian dia yang tadi kikis, genye, gonyo, kemudian tandahu. Thumma tusalli fi, kemudian dia solat dalam ni. Okey. Problem sekarang ni. Ini masalah balik pada asal. Orang kita kata ada bau, ada warna, ada rasa. Pasal dah hadis lain dia berkata wala yaduruki athraddam, tak mudaratkan kau kesan darah. Mana kesan darah? Pasal darah ni bukan hilang dengan mudah. Zaman Nabi tak ada fake buku tau. Kan? Fake buku tak ada. Maka sebab itu bila Nabi ajarkan cara pembersihan tadi, itu dah madai. Maka kita kata, tapi macam kesan. Tak. Dia perbuatan tadi pertama dia berkata, kikis, kemudian gonyoh, kemudian ambil air. Dah. Faham Tak timbul ada kesan. Tu masalah dia. Itu masalah yang kita sebut tadi. Nabi tak sibuk, kita sibuk sebab apa? Nabi tak kata macam hilang bau, warna, rasa. Nabi tak cakap yang tu. Nabi kata, ulang balik. Nabi kata apa? Tahuttuhu, kemudian kamu takrusuhu, kemudian tandahu bil ma'. Hilang bau rasa dalam. Itu sebab kenapa itu kita kata bukan yang hilang bau atau warna atau rasa daripada umum najis yang lain. Yang ini yang bila Nabi terangkan cara, bentuk, rupa, kadar, so kita terpaksa apa tahu? Apa idea dalam kepala kita tentang bau, warna, rasa dan sebagainya, kena shut off sebab datang dalil. Dia beza sekarang ni, kita tak boleh apply kan kaedah akal kita kepada dalil. Understand kan? Pasal bila balik pada asal tadi, kenapa hadis ni ada buat sini? Sebab Nabi SAW kan renjim bila air kencing budak lelaki kan, Nabi cuma patah balik pada asal tadi. Bau dan rasa kita tak masuk dalam hukum dekat sini. Pasal dia masih lagi najis, cara pembersihan dia berlainan. Itu saja. Dan sebenarnya bila sebut tentang darah haid tadi, para ulama bersepakat bahawa bila Nabi suruh buat macam tu menunjukkan dia najis. Dan bila sebut tentang darah yang lain, macam para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam luka-luka pun masih lagi solat. Menunjukkan darah yang lain tidak najis, bahkan dimaafkan. Atau dalam para sahabat tu pedang kan, dia bunuh orang, kemudian dia simpan balik, darah tu ada lagi kat pedang. Dia tak ada pun, kena basuh dulu. Pedang kau ada darah tu, pergi basuh dulu baru semayang. Tak. Walaupun bersama dengan badan sekalipun. Faham tak? Itu ada beza sikit. Sebab kenapa para ulama bahaskan macam sahabat Nabi yang kena panah kan ketika dengan semayang kan, dia kena panah dan dia diam, tak nak orang terkejut. Anyway, dia tak berhenti semayang, kena Allah habis dah najis. Tak ada. Faham tak? Tu yang konsep berkenaan masalah darah mana najis, darah mana tak najis. Ada para ulama bezakan. Ada para ulama contoh mazhab Syafi'i satukan semua. Semua darah dianggap sebagai najis. Kerana perbuatan Nabi suruh membasuh ni, dan bahkan Al-Quran Karim mengatakan fa innahu rijs, kan disebut berkenaan innamal khamru kullu ajidu fi ma ulayya muharraman ala ta'imin ta'amuhu. Katakan Muhammad tidak diwahyukan kepadaku tidak diharamkan atasku dikatakan
Aku tak dapati pada apa yang diwahyukan kepadaku diharamkan atas orang yang memakannya kecuali ia adalah maitatan au daman masfuhan au lamah khinzir atau daging babi fa innahu rijs, kerana dia adalah najis. Maksudnya dia apply pada tiga-tiga sekali. Bangkai itu najis, darah itu najis, babi itu najis. So last sekali dia apply pada semua. Sedangkan sebenarnya tu balik pada laham je. Maitah kan bukan, maitatan kan dalam dia kan feminin. Maitatan au daman masfuhan, patutnya macam tu. Tapi anyway, dia apply pada masa tiga-tiga sekali. Ia adalah kerana ia adalah tiga-tiga tu adalah najis, dia kata. So bila dari situ datang darah itu najis. Tapi sebenarnya bila kita apply balik pada kehidupan para sahabat dan sebagainya, darah yang biasa dia tak sekian. Bahkan dalam tak disepakati bahawa darah itu najis. Bahkan para ulama bahaskan, dia kata kalau kurang daripada bulatan ni. So kita darah kurang dari bulatan ni. Maksudnya macam ni ke macam ni, it's okay. Macam kita nyamuk kan, kita tertepuk dengan darah, tak masalah, semayang terus. Dia dah basuh kan, tapi dia ada kesan itu, maknanya memang boleh solat. Balik pada asal dia. Kata apa? Memang kita start was-was sebab apa tahu? Sebab kita apply kan hilang bau, warna, rasa pada semua benda. Sedangkan pada perkara ini bukan masalah bau, warna, rasa, tapi dia balik pada apa? Cara Nabi tunjuk. Pasal Nabi tunjukkan, Nabi kata, ulang balik. Tuhu thumma takrasuhu bil ma thumma tandahu thumma tusalli. Kalau kering kikis pun tak jadi, dia efek dia cara dia. Kalau boleh kalau kering dia kikis pun dia tak ada. Ya, tahu. Tapi tak, memang kita Nabi suruh buat. That is the Nabi suruh buat. walaupun dia tak Ya, memang dalam basah genyih lagi masalah. Kau tengah basah kita genyih, kita kikis benda cerita dia. Maksud dia benda tu biasanya pasal apa? Biasanya kesan tadi, besok pagi baru nampak. Dah kering dah pun biasanya. Kalau kita buat yang tu kan, memang kita kikis sikit. Mungkin ada yang berpekat ke, wallahu alam. Tapi yang tebal ke, maka Nabi suruh kikis dulu. Kemudian baru ambil air. Banyak. Kemudian baru. Jadi, tapi kata balik pada asal, tapi ada kesan. Tidak ada pasal dia. Nabi kata tak ada masalah. Kita yang ada masalah sebab apa tahu? Kita dah ada idea dalam kepala kita, hilang bau, warna, rasa. Kita apply pada kepala kita benda tersebut. Faham tak? Okey, pasal kita sekarang kita dah ada idea dalam kepala kita cara untuk benda tersebut patut berlaku. Jadi kita apply pada cara Nabi ajar kita. Itu masalah yang timbul. Kalau dia kata kita balik pada asal, tidak jadi macam tu. Jadi okey, tahutuhu tu dia datang dengan dua lafaz. Ada lafaz dengan tahut dengan sabdu, tahutu. Ada dengan riwayat dengan tahutuhu. Tahutuhu tanpa sabdu. Okey? Maksud dia ada hakka ataupun qarasa. Macam ni. Qarasa. Cubit. Mana kau cubit benda tu? Mana maksud dia supaya jangan sampai ni. Pasal perbuatan dia pasal dah kering, dia dah build up tau pada kawasan kain tersebut. Kalau kena, dia dah jadi macam satu tu. Bila perbuatan kita kikis, so dia akan jadi pecah balik. Lepas tu ambil air baru kita gitu sebenarnya. Kalau kita air ambil saja, kita tak kikis dulu siap awal, dia mungkin yang pekat-pekat tu akan lagi merebak. Tu sebab kenapa Nabi suruh kikis dulu. Okey. Taqris wa taqti' bi atrafil asabi' yatahallal bizalika. Okey. Dan juga agar dikeluar benda tersebut daripada baju. Tambahu. Okey, dan berpendapat sebagian orang ramai bahawa perbuatan nadh menjerenjis kat situ dimaksudkan dengannya basuh. Okey, dan ditakwilkan. Namun begitu perbuatan mentakwilkan maksud renjis kepada basuh tidak ada sebarang ruang di situ sebenarnya. Bahkan maknanya adalah renjis. Renjis tu renjis lah. Adapun basuh darah maka telah diketahui. Okey. Adapun membasuh darah tersebut telah diketahui dibuat bila Nabi kata apa? Takrasuhu bil ma'. Ketika tu dah basuh lah. Kita ambil air tu, kita dah letak air dekat kawasan darah tadi. Kita buat macam ni dah basuh dah ni. Kita gonyoh tu dah dengan air, itu dah basuh. Cuma orang kita sering macam, tapi tak mengalir ustaz. Masalah mengalir itu maksud dia air tu bukannya kita sapu macam ni. Kalau kita ambil air, sapu saja, ini salah. Tapi kita ambil air, kita siram, kita gonyoh, itulah basuh. Kan macam kita bincang kan bila orang kata air yang wuduk ni mesti menitik kan, mesti mengalir. Bukan maksud dia mengalir daripada langit ke bumi. Maksud dia macam ni. Ni, kasih tunjuk tu kan. Turunkan macam ni. Inilah cara dia. Kelupa dah. Waktu tu buku tak ada, saya tahu. Buku tak ada, saya faham. Tapi ini cara dia. Pasal dia, bila ambil air tersebut, kita ratakan. Maksud mengalir tu adalah ni.
Kalau dia kata setitik je, tak cukup lah. Tak mengalir maksud dia. Bila kita jatuhkan macam ni kan, dia jatuhkan ni, dia mengalir kan tu. Mana ni yang kita ratakan. Nampak tak air tu turun kan? Itulah maksud dia mengalir dia. Itu pengertian mengalir. Macam banyak orang baca kitab salah. Saya jumpa baru ni ada kawan saya tunjukkan, dia kata problem dalam tajuk kitab Imam Syafi'i rahimahullah. Kes yang kenapa orang kata dalam niat bila orang tu panggil apa? Dia niat dan takbir kena serentak. Tahu tak kenapa punca dia? Saya tunjukkan sekarang. Dah habis ke nak lari sikit Sebab saya tunjukkan. Okey, pasal apa? Pasal banyak orang salah faham. Sebab dia ingatkan bahawa benda tersebut serentak. Sebab apa punca dia ingat serentak? Kejap Syafi'i Apa dia? Yang bergetar tangan tu. Tu bergetar tangan tu. Tak masuk lagi. Best kutuk orang Okey, kejap. Okey, dekat sini Pasal saya, bila kawan saya tanya soalan ni, saya terpaksa baca. Saya kata, Cang, kejap, baca sekejap. Lepas tu dia bagi terjemahan. Pasal ada orang jual terjemahan dalam mazhab Indonesia. Terjemahan tu boleh tahan, bagus. Tetapi bila dia buat terjemahan tersebut, timbul tajuk masalah ni. Waktu fajar, solat sekian, solat ni, solat tu sekian, azan, pakai pakaian solat dan pakaian satu. Dia sikit je. Ngadap kiblat ngadap kiblat kan. Lepas ngadap kiblat, macam mana ngadap kiblat? Okey, sikit lagi je. Okey. Okey, niat dalam solat tengok. Bab niat dalam solat. Yang ni lah punca kenapa orang kita usolli fardu kan. Dengar sini. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, okey, qala Syafi'i rahimahullah. Dia bukan perenggan yang ni masalah, perenggan berikutnya. Bila orang tu baca perenggan kedua tu, dia salah baca. Okey. Imam Syafi'i berkata, wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa kana 'alal musalli, dan adalah wajib kata orang yang solat. Fi kulli salatin wajibatin, pada setiap solat wajib. An yusalliha mutatahhiran, untuk solat dalam keadaan suci. Wa ba'dal waqti, sesudah masuk waktu. Mustaqbilan lil qiblah, dan menghadap kiblat. Wa yanwiha bi 'ainiha, dan meniatkan ia solat itu sendiri. Mana dia kena tahu solat mana yang disolatkan. Pasal solat sunat tak tahu mana satu. Bahkan solat sunat boleh menghadap kiblat atau tidak. Ketika atas kenderaan tu menghadap mana pun semayang, tak ada masalah. Itu beza solat fardu dia kata kat sini. Wa yukabbir, dan dia bertakbir. Maksudnya dia letak, dia meniatkan ia sendiri, mana solat itu sendiri, tanpa bukan solat lain, dan dia bertakbir. Wa in taraka wahidan, fa in taraka wahidatan min hadhil khisal, kalau dia tinggal salah satu daripada sifat tadi, iaitu apa? Masa sudah masuk waktu, menghadap kiblat, meniatkan solat itu sendiri dan bertakbir, lam tujizu solatu, tak memadai untuk dia, tak cukup untuk dia solat dia. Solat dia tak sah, dia kata. Okey, sambung dia kata. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Syafi'i rahimahullah, wan niyatu, niat ni la taqumu maqamat takbir. Niat tidak menggantikan kedudukan takbir. Mana contoh kita dah niat, kita terus baca Al-Fatihah. Tak boleh. Niat dengan takbir lain maksud dia. Wala tujzi'un niyah, tidak memadai niyah illa melainkan antakuna ma'a takbir, dia bersama-sama takbir. Tak bagi. La tataqaddama, tidak mendahului. Ni kes dia baca sini, tidak mendahului. Wala takunu ba'dahu, dan bukan juga sesudahnya. Kat sini kenapa dia kata serentak? Dia tak baca habis. Imam Syafi'i terangkan apa maksud tak mendahului. Maksud dia apa? Falau qama ila salati biniyatin, jika orang terbangun untuk mendirikan salat dengan satu niat. Thumma azabat alaihi niyah, kemudian hilang niat tu daripada dia. Contoh macam dia niat, sekarang saya dah niat nak solat zuhur. Kemudian lepak-lepak dengan Imran, makan melantak-lantak, tiba-tiba pergi terus berdiri. Dengan lupa ke apa? Dia takbir saja. Dia dah niat tadi, selang. Mana ada gap, tahu tak gap? Maksud tataqaddam tadi ada gap lama.
Atau saya niat nak sembahyang, kemudian saya sembang. Elok, saya nak pergi, apa tu? Allahu Akbar. Itu maksud dia. Falau, dia kata thumma kabbara wa shalla, kemudian takbir dan salat, lam tujzi'hu hadhihi salat, tak madai solat dia ni. Wa kadzalika, demikian juga lau nawan salat bi ainiha, dia niat dah solat mana? Thumma azabat, tengah-tengah dia niat tadi, dia lupa mana semayang mana satu. Contoh macam katakanlah dia solat Zuhur dan Asar. Kan dia lewat solat, nak solat Zuhur dan Asar. Kemudian dia dah niatkan dah mula. Kemudian dia takbir, Allahu Akbar. Ni Zuhur ke Asar? Macam tu. Imam Syafi'i kata tak sah. Itu maksud dia. Maksud bukan bersama solat tadi, takbir tadi, bukan dalam takbir tu. Maksud dia niat, lepas tu terus takbir tanpa diselangi dengan apa-apa. Tu maksud jangan mendahului. Orang kita baca kat sini, jangan mendahului, jangan selepas. Dalam takbir tu dia masukkan. Itu salah dia. Faham tak? Pasal Imam Syafi'i terangkan, lepas tu kalau dia bangun, dia dirikan solat, kemudian dia hilang, datang kepada niat tadi, lupa ke dan sebagainya, dia sembang dengan orang, tiba-tiba datang balik, Allahu Akbar terus. Bagi dia tak sah. Sebab dan takbir tadi orang tak sah. Banyak orang jadi kes ni. Dia berebut parking dengan orang sampai dekat dalam masjid, Allahu Akbar. Dah wala dhalin, sembahyang apa? Faham tak? Sembahyang apa? Itu yang jadi kes kenapa dia kata takbir tadi bukan dalam niat. Faham tak? Maksud niat tadi bukan maksud sekaligus, bukan. Tak ada. Imam Syafi'i tak cakap macam tu pun. Tapi orang tu baca sampai sini je. Dia berhenti sini. La tataqaddamu takbir, mana niat tadi tak mendahului takbir, tidak sesudah takbir. Maksud dia jangan jauh sangat sebelum takbir tadi. Ataupun selepas dia takbir baru teringat mana satu niat. Salah juga maksud dia. Itu maksud yang dimaksudkan oleh dia. Bukan maksud dia dalam takbir sumbat niat. Faham tak? Itu je salah. Pasal dekat awal ni dia dah sebut dah. Dan perenggan awal tu dia kata dah bahawa orang tadi, mana wajib kata seorang yang solat pada setiap solat yang wajib untuk dia solatkan dalam keadaan suci dan sesudah masuk waktu, menghadap kiblat, meniatkan dia solat itu sendiri. Mana dia niatkan solat tu mana Zuhur, Asar, solat itu. Okey. Wa yukabbir, dan dia bertakbir. Dia sederhana macam tu. Masalah mendahului tadi bukan maksud dia mendahului, maksud dia jangan sebelum takbir tadi. Tak memang sebelum takbir lah, tapi jangan jauh. Maksud dia bersama. Dia mendahului maksud dia awal 5 jam sebelum. Saya dah sembahyang maghrib ni, saya niat dah pagi tadi. Macam puasa lah, tahu puasa? Kita tak puasa. Kita dah niat dah sekarang. Dah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Tahu ni punya Ramadan, bulan Muharram dah niat dah. Itu maksud dia pasal ada hadis Nabi kan, Nabi kata malam yubayyit saumahu minal lail fala saumalah. Barang siapa tak meniatkan pada waktu malam. Maksud dia Nabi letak time link dia. Maka puasa fardu mesti ada daripada awal malam. Malam tu kita dah niat dah. Masuk je maghrib kita dah niat nak puasa besok. Kalau kita niat sebelum dari itu tak sah. Itu Imam Syafi'i pandang kat situ. Maksud dia kalau orang takbir, niat dia nak kau. Saya dah niat sejak kecil lagi saya akan solat semua solat. Berdiri je, Allahu Akbar. Solat apa? Solat. Aku dah niat solat. Tak boleh. Faham tak? Pasal dia bimbang tadi, maksud tadi akan timbul tajuk orang tersebut akan lupa apa dia solat apa. Itu maksud sebenar. Ya. Itu tak kena tu sebenarnya. Semua tu itu kalau moga-moga boleh, agak-agak tak apa. Kalau boleh itu boleh daripada Muharram. If diorang kata nak puasa sebulan Ramadan, dia tak payah niat tu. Niat 30 tahun straight. Kok panjang umur kita 30 tahun lagi, niat daripada sekarang. Ini masalah. Ya, faham tak? Ini masalah dia. Yang ini masalah dia bagi Imam Syafi'i. Kenapa dia kata mesti beriringan dengan takbir, niat, lepas tu terus takbir, jangan ada putus. Pasal kalau kita kata okey, boleh selang, dan niat puasa boleh selang. Niat apa saja niat, semua boleh selang. Faham tak? Dari sekarang ni saya dah niatkan sembahyang untuk sepanjang 25 tahun akan datang. Pergi Allahu Akbar. Dah niat. Niat dah 25 tahun lepas. Mana boleh? Faham tak konsep dia? Jadi bukan maksud dalam takbir tadi. Siapa baca itu salah. Dan teguran Imam Syafi'i ini betul. Pasal logik, memang banyak orang jadi kes, dia sembahyang, dia lupa sembahyang apa. Bukan dia sembahyang, ni sembahyang apa? Ni sembahyang apa? Dah nak rukuk dah baru. Sembahyang apa? Faham tak? Jadi ini kita kata pengertian dalam masalah lafaz kan. Bila kita kata macam tadi kes kan, kes tu, kita dah ada idea akal. Syarak dah ada idea syarak. Kita pergi pakai idea akal kita, apply pada syarak. Dah salah lah.
Pasal waktu tadi kita kata dalam pengertian tersebut dia kata mungkin maksud Nabi adalah basuh. Basuh tu dah berlaku dengan perbuatan yang awal tadi. Tak payah timbullah masalah tu. Dan kalau kesan tadi tu tadi tak temu tajuk. Kan? Jadi kata apa? Jadi pasal kat situ ada pun perenjisan tadi, dia apa pada apa yang kita ragu-ragu kawasan lain yang kok terkena. Tu je. Kawasan yang tu dah settle dah. Tak payah kita kesan. Tak adalah. Macam mana yang dibuat oleh, macam dikatakan oleh Aisyah pada air mani tadi. Kat air mani tadi kan, kau nampak, kau basuh. Kau tak nampak, kau nenjis. Dia kata. Kerana itu dihimpunkan di antara hadis Aisyah radhiyallahu anha membasuh mani dengan hadis Asma membasuh darah haid. Dekat sini, kenapa dia letak kat sini? Supaya nyata cara yang disuruh oleh syarak dalam membasuh kedua-duanya, ia hanyalah sama kerana kedua-duanya adalah najis. Tapi cara pembasuhan dia diringankan. Okay. Dan darah yang sedikit dan banyak dia adalah sama. Jadi menunjukkan hadis ni bahawa sedikit darah atau banyak sedikit adalah sama pada wajib basuh. Mana nampak kesan haid tadi buat benda yang sama walaupun nampak garisan je, walau satu garisan. Dia tak dibezakan dengan tempat. Dan sekiranya hukumnya adalah sama, adalah kedua-duanya adalah sama dia kata kerana Nabi SAW takkan terangkan lewatkan penjelasan daripada waktunya. Kalau dia kata kesan darah tadi ada benda, Nabi akan cakap tentang itu juga. Takkan Nabi tangguhkan penjelasan daripada waktunya. Dan sebab itu kita bila Nabi tak sabda apa-apa, so kita anggap tidak ada masalah. Kerana kata Nabi kata ada masalah dan kita kata ada masalah. So Nabi takkan tangguhkan penjelasan daripada waktunya. Jelas? Ya. Kita dah cuci tu ada kesan darah pun kira okey lah. Jalan. Pasal dalam hadis yang datang yang kita sampai tadi, Nabi kata apa? Wala yadurruki atharad dam, dan tak memudaratkan kau kesan darah. Awak tak tahu je. Stain tu tak bincang. Stain tak bincang. Okey? Jelas? Lebih-lebih lagi itu panggil takalluf. Takalluf dalam Islam kita, Nabi kata apa? Aku wa atqiya ummati, orang bertakwa umatku, bari minat takalluf, bersih daripada sifat takalluf. Aku dan orang bertakwa umatku bersih daripada sifat memberat-beratkan diri. Maksudnya kalau agama tak suruh, jangan gatal. Sebab once kita gatal, dan kita akan was-was. Once kita was-was, lepas tu kita rasa doa tak makbul sebab benda tu. Doa tak sekian, anak nakal sebab tu. Suami tak dengar, tak sayang sebab tu. Semua balik pada benda yang kita was-was tadi. So dengan sebab itu jangan gatal-gatal. Okey, jelas? Berhenti sini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, insya Allah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.